Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dino Beta Channel. Okay, so hari ni kita dalam hari yang ke 5, yang mana hari ni kita nak riliskan kita punya ikan jantan daripada kita punya breeding tank. Tapi apa yang perlu kita buat sebelum tu, kita perlu sediakanlah bahan-bahan yang mungkin kita akan gunakan sebentar lagi, iaitu yang mana saya perlukan marker pen, kita perlukan masking tape, gunting, dan juga yang ni adalah microworm untuk kita beri kepada kita punya anak ikan yang baru menetas. Okey, so anak ikan saya ni dah menetas lebih kurang 3 hari. Kalau anda tengok hari ni dah 16 hari bulan. So jadi saya tulis kat sini tarikh lahir untuk ikan ni adalah 14 hari bulan 5 2020. Okey, so kalau anda tengok sekarang ni di sini saya dah sediakan balang yang mana berisi air dan juga air daun ketapang yang akan kita masukkan kita punya meal ke dalam bekas ni nanti, sebab ikan ni dah pun berada dalam ni selama 5 hari bersama dengan fry kita. Dan juga memang anak dah boleh berenang sendirilah hari ni. Nanti kita akan tengok macam mana rupa bentuk anak ikan ni yang berusia 4 ataupun 5 hari ni. Kita akan tengok sebentar lagi dan kita akan tengok macam mana kaedah untuk kita keluarkan ikan yang jantan daripada kita punya breeding tank. Okey, so sekarang ni proses yang kita nak buat sekarang ni adalah kita nak buka dulu tudung ni. Kita nak tengok condition ikan induk jantan kita. Macam mana kondisi setelah masuk hari keempat ataupun hari kelima ni. Okey, kita nak tengok ikan dah bersama-sama dengan fry dah banyak hari. Jadi kita akan tengok selepas ni banyak mana anak yang ada, itu adalah rezeki kita untuk hari ni. Jadi kalau anda tengok dalam ni, okey, kalau anda tengok dalam ni, memang ikan mengawasi di bawah buih sahaja, okey. Jadi kita perlu biarkan ikan bergerak ke area spawn yang lebih besar ni untuk kita ambil. Dan tips yang saya nak kongsikan dengan anda, jangan sesekali guna sauk untuk mengangkat ikan jantan, sebab nanti anda akan sauk sekali dengan anak yang mungkin berenang di kawasan ni lah. Okey, jadi kita perlu gunakan tangan, kita perlu angkat ikan ni menggunakan tangan kita. Okay, so ini adalah salah satu tip yang mungkin boleh anda gunakan. Kalau anda nak angkat ikan jantan ni, anda perlu panggil ikan jantan ni. Okay, nanti dia akan datang dan kita boleh angkat ikan jantan ni perlahan-lahan. Anda tak boleh terlalu agresif. Okay, sebab mungkin anda akan menyebabkan ikan, okay, anak-anak ikan ni nanti akan berada dalam keadaan yang stres jugalah. Okay, kita perlu berhati-hati. Angkat perlahan-lahan lah. Okay. Ikan ni agak ofensif sikit. Okay, jadi selepas kita dah lakukan proses ni, kita tak boleh lagi nak masukkan ikan ni bersama-sama dengan fry lah. Okey. Okey, sekarang ni kita dah angkat. Okey. Jadi proses ni kita perlu tengok dalam balang ni sama ada tak fry yang lekat bersama-sama dengan ikan ni, sebab sesetengah daripada kita punya ikan jantan akan menyimpan anak di dalam mulut lah. Okey, so kita perlu tengok sebelum kita asingkan. Okey, so sekarang ni kita tengok anak dalam spawn ni. Kalau anda tengok sekarang ni dalam bekas ni memang anak dah start boleh berenang. Okey, dan banyak juga anak giant ni. Okey, so kalau anda tengok kat bawah ni, okey, saiz anak pun dah okey, start boleh berenang dah. Dan memang dalam bekas ni agak gelap sikit, mungkin tak berapa nak nampak bilangan yang terlalu ketara lah. Okey, tetapi kalau kita pindahkan masuk ke dalam grow up tank nanti, anda akan dapati jumlah ikan ni memang banyak. Ini berdasarkan pengalaman yang pernah saya buat sebelum ni. Okey, so nanti kita akan tengok macam mana kita pindahkan induk jantan daripada breeding tank yang kita masukkan mustard gas. Yang mustard gas ni pula. Okey, so yang MG ni, kalau anda tengok memang kita dah boleh keluarkan. Kita dah boleh keluarkan kita punya induk jantan, sebab anak pun dah memang banyak di bahagian bawah ni. So macam biasa kita perlu tarik perhatian ikan jantan ni, okey, untuk keluar daripada bahagian bawah plastik ni. So bila anda tarik ikan ni keluar, okey, dia akan datang, sebab memang ikan di dalam tempat sekali dengan fry ni memang dia agak ofensif. Memang dia akan sentiasa protect dia punya fry. Okey, so sekarang ni kita dah boleh ambil ikan ni keluar. So kita tengok dalam ni memang badan ikan semua masih okey. Dan macam saya tunjukkan kepada anda tadi, kita kena tengok sama ada tak fry yang melekat bersama-sama dengan induk ni. Okey, so clear. Maksudnya semua induk ni memang clean lah. Okey, so badannya memang okey. So kalau anda tengok dalam ni memang jumlah anak daripada MG ni pun banyak. Okey, di bahagian bawah ni memang dah boleh berenang. Kalau anda tengok masa di bahagian tepi ni memang terdapat banyak anak. Okey, sekarang ni kita akan pindah ke super rat pun sama.
sekarang ni kita akan buka super rat dan kita akan keluarkan kita punya induk jantan. Okey, kita buat teknik yang sama. Kita perlu keluarkan kita punya male ni, okey, ke kawasan yang lebih luas untuk kita tarik perhatian dan kita akan tangkap untuk keluar lah. Okey, so sekarang ni ikan dah mula nampak. Memang untuk anak ikan yang solid macam super red ni, kalau anda tengok fry dia, okey, dia akan berwarna putih macam ni. Okey, dia badan fry memang berwarna putih, berbeza dengan ikan-ikan yang lain. Sebab kalau anda tengok yang lain akan anda nampak berwarna hitam kan. So ini memang dia punya warna ni akan berwarna putih. So kebanyakan ikan yang solid yang pernah saya breed sebelum ni memang warna fry akan kelihatan berwarna putih lah. Okey, so sekarang ni kita akan angkat keluar, okey, induk kita punya super red ni. Okey, so kita dah angkat dan kita masukkan ke dalam kas ni. Okey, sekarang ni selesai kita punya proses untuk mengeluarkan kita punya induk jantan. Okey, yang mana kita punya super red, kita punya MG dan kita punya giant dah berjaya kita keluarkan daripada kita punya breeding tank. Sekarang ni kalau kita tengok dalam bekas fry ni, okey, so kalau anda tengok memang fry ni banyak lah. Okey, ini yang berwarna putih ni memang semua fry daripada induk super red. Okey, so mungkin terdapat banyak lagi lah di bawah plastik dan juga di bawah daun ni, yang mana daun ni mungkin angin dah tiup jatuh ke bawah ni. Tapi yang pentingnya memang anak dah mula berenang. Nanti kita akan start bagi makan kepada kita punya fry ni untuk kali pertama. Okay, so sekarang ni kita akan gunakan label macam yang saya dah buat tadi. Ini sekadar untuk anda tahu bilakah tarikh fry ni menetas. Okey, jadi kita tengok kat bawah ni memang kita letakkan dia punya tarikh ni. Bukanlah exactly kita nak tahu tarikh tu berapa bulan, tapi at least kalau kita dah nak besarkan ikan ni, kita boleh anggarkan usia ikan ni, okey, untuk kita maklumkan kepada pembeli ataupun orang yang nak mengambil ikan ni daripada kita lah. Okey, so kita just letakkan kat sini sebagai kita punya reference. Sama juga saya beritahu pada anda tadi. Okey, hari ni adalah hari pertama untuk kita feed ikan ataupun kita bagi ikan ni makan. Okey, bagi setengah orang mungkin anda akan gunakan kaedah sama ada nak bagi makan BBS ataupun ada setengah yang menggunakan kuning telur, tapi bagi saya lebih sukakan penggunaan microworm. Okey, kalau anda tengok ni, ini adalah microworm yang banyak di sini yang saya dah buat. Kalau anda nak tengok macam mana menghasilkan microworm ni, anda boleh refer pada saya punya video yang saya dah lakukan tutorial bagaimana kita nak membiakkan microworm. Okey, so kalau anda tengok saya akan gunakan sudu ni. So kita akan ambil microworm ni. Kalau anda yang nak gunakan jari pun tak ada masalah. Okey, sebab bergantung pada cara anda nak lakukan proses ni lah. Okey, yang penting kita nak masukkan kita punya microworm ni. So kalau anda tengok ini banyak microworm yang terdapat di sini. Apa yang perlu kita buat sekarang ni, sebab kebanyakan fry ni akan berada di bahagian sebelah tepi. Jadi kita perlu tengok poin-poin yang mungkin kita punya fry ni, okey, berpotensi untuk ada. Jadi kita just letakkan, okey, sebab banyak tempat yang boleh, tetapi kuantitinya taklah terlalu banyak untuk sebab memadai dengan saiz ikan kita. Okey, so kita akan tengok di sebelah sini pun kita akan masukkan. Okey, so kita akan letakkan. So memang kita punya microworm ni akan hidup di dalam ni. Okey, so anak ikan akan lebih suka kepada benda-benda yang bergerak. Jadi untuk ikan yang berusia 1 hari sehingga ke 4 hari macam ni, memang ikan masih memerlukan bantuan untuk kita letak makanan dekat dengan fry tersebut. Okey, sebab fry belum mampu untuk mencari makan sendiri. Okey, jadi kalau anda letakkan makanan yang mungkin tak bergerak, memang fry anda akan susah sikit untuk mendapatkan makanan tersebut lah. Okey, jadi untuk microworm ni memang antara yang selalu saya gunakan lah untuk diberi makan kepada fry. Okey, kalau anda tengok memang kita punya microworm ni akan berpecah dan jatuh di bahagian bawah. Jadi memudahkan untuk ikan ataupun fry kita ni makan nanti. Okey, just kita ambil sedikit lagi, kita akan masukkan ke bahagian dalam tangki ikan super red ni. Okey, so kalau anda tengok lagi, okey, di sini saya punya HM, okey, memang kalau sebelum ni anda tengok belum menghasilkan telur. Sekarang ni memang ikan ni pun dah bertelur. Saya dah keluarkan kita punya ikan female. Jadi ikan ni pun mungkin akan tunggu 1 atau 2 hari lagi sebelum kita akan keluarkan kita punya male daripada tangki ni, dan kita akan buat proses yang sama. Kita akan beri makan kepada kita punya fry. Okay, so kalau tengok sini memang kita punya induk ni masih dalam keadaan yang sihat, okay, dan steady lah dalam kita punya bekas yang kita asingkan tadi. Okay, ini giant, MG ataupun yellow fancy ni, dan juga kita gunakan kita punya
super red, okey, untuk kita lakukan proses breeding. Jadi proses kita memang dah pun berjaya dan anak ikan ni pun dah memang kita nampak tadi. Jadi proses ni amat mudah untuk anda lakukan sehinggalah proses hari ni yang mana kita keluarkan induk jantan dan kita beri makan kepada kita punya fry untuk kali pertama, dan anda perlu ulang proses untuk memberi makan ni setiap hari kepada kita punya fry sehinggalah fry kita betul-betul besar untuk mencari makan, dan kita boleh masukkan kutu air ataupun BBS ke dalam bekas makanan fry kita. Okey, so ini dulu perkongsian untuk kali ini dalam Dino Beta Channel. So anda boleh tengok di saya punya channel bagaimana kita lakukan proses daripada peringkat yang pertama di dalam playlist sehinggalah proses yang hari ini. Okey, so peringkat yang kita keluarkan induk dan proses yang seterusnya nanti kita akan lakukan sehinggalah ikan kita besar. Okey, so sampai sini dulu. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.